Salam sejahtera dan salam damai kasih cikgu ucapkan kepada semua murid cikgu. Hari ini kita akan belajar bab 1 ubahan, iaitu bab yang pertama di tingkatan 5. Okey, di dalam ubahan ini ada 3 subtopik yang sangat penting, iaitu yang pertama ubahan langsung, ubahan songsang dan ubahan tercantum. Jadi, untuk hari ini, cikgu akan ajar terlebih dahulu berkaitan tentang ubahan langsung. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, cikgu akan memperkenalkan beberapa keyword yang penting di dalam topik ubahan ini. Yang pertama, kuasa 2x yang ditulis sebagai x kuasa 2. Kuasa 3y kita tulis sebagai y kuasa 3. Punca kuasa 2z. Jadi, punca kuasa 2z. Punca kuasa 3w. Punca kuasa 3w. Bagi suatu ubahan langsung, y berubah secara langsung dengan x boleh ditulis sebagai y berubah secara langsung dengan x, atau kita boleh bentukkan dalam persamaan y sama dengan kx, di mana k itu adalah pemalar. Okey, sekarang ni kita akan belajar menulis suatu ubahan langsung dalam bentuk persamaan. Okey, kita pergi ke contoh yang pertama, iaitu kita ingin menukarkan suatu ubahan langsung dalam bentuk persamaan. Jadi kita kena buat dahulu y berubah secara langsung dengan x. Ini yang pertama yang kita tulis. Kemudian kita tulis y, simbol ini kita gantikan dengan sama dengan k diikuti dengan x. Okey, contoh yang kedua pula, P berubah secara langsung dengan Q kuasa 2 dan kita tukarkan kepada persamaan. P, simbol ini kita ganti dengan sama dengan K, kemudian kita letak Q kuasa 2 di belakang. Contoh yang ketiga, first kita kena tulis V berubah secara langsung dengan R kuasa 3, kemudian bentuk persamaan dia ialah V sama dengan K R kuasa 3. Okey, sekarang kita pergi ke contoh yang keempat. A berubah secara langsung dengan kuasa 2R. Kuasa 2R kita tulis ni, kuasa 2R. R kuasa 2. Okey, kemudian kita jadikan kepada bentuk persamaan, iaitu A sama dengan K R kuasa 2. Simbol ini kita ganti dengan sama dengan K. Contoh yang kelima, M berubah secara langsung dengan kuasa 3N. Maksudnya N kuasa 3. Apabila ditukar kepada persamaan, kita buat M sama dengan K N kuasa 3. Senang kan? Okey, sekarang ni kita akan menyelesaikan masalah ubahan langsung. Kita tengok contoh nombor 6. Diberi bahawa y berubah secara langsung dengan x. Jadi kita kena tulis dahulu seperti yang cikgu sudah ajar di awal tadi, iaitu y berubah secara langsung dengan x. Jadikan bentuk ini kepada bentuk persamaan, iaitu y sama dengan k x. Okey, sekarang kita lihat. Dan y sama dengan 72 apabila x sama dengan 6. Maksudnya di sini kita kena cari nilai k itu kelas. Kita kena cari nilai pemalar itu. Jadi macam mana kita nak cari nilai pemalar itu? Senang sahaja, kita ganti masuk nilai y ini ke dalam persamaan ini. Nilai x sama dengan 6 ini kita gantikan ke dalam nilai x ini. Okey, kamu lihat macam mana cikgu buat. Okey, y
Kita tengok di sini. Y, berapa nilai Y? Y 72. Sama dengan K, kita biarkan saja sebab kita nak cari nilai K. Jadi berapa nilai X itu kelas? 6, betul? Okey, 6. Jadi kita letak 6. Maksudnya di sini 72 sama dengan K6. Macam mana kita nak cari K? Untuk mencari K senang sahaja. Kita lihat di sini kelas. Bersebelahan dengan K ialah siapa? 6. Kalau di sini 6, jadi kamu kena bahagi 6 sebelah sini. Sini pun mesti bahagi 6. Kalau sini 5, bahagi 5. Kalau di sini 10, bagi 10. Sini pun mesti bagi 10. Kena ikut. Okey, kita pangkahkan. Jadi tinggal K sahaja. Betul tak kelas? K sama dengan berapa? Kita tekan kalkulator dahulu. 72 bahagi ataupun per ataupun bahagi dengan 6. Jadi jawapan dia ialah 12. Jadi nilai K kita ialah 12. Okey, sekarang kita selesaikan. Hitung nilai Y. Kita belum selesaikan. Kita kena tuliskan semula persamaan yang tadi. Kita ganti K ini ke dalam persamaan ini. Iaitu Y sama dengan 12X. Kita gantikan Y ini, kita kekalkan. K ini kita gantikan dengan 12 yang kita cari tadi. Dan kemudian kita letak X. Barulah kita boleh hitung nilai Y apabila X sama dengan 3. Macam mana kita nak hitung nilai Y? Masukkan sahaja nilai 3 ini ke dalam persamaan yang cikgu sudah bentukkan. Jadi Y sama dengan 12 kurungan 3. Okey, Y sama dengan, kita tekan kalkulator, 12 kurungan 3 sama dengan 36. Jadi nilai Y kita ialah 36. Kemudian kita pergi ke contoh nombor 7. Diberi M berubah secara langsung dengan kuasa 3N. Maksudnya M berubah secara langsung dengan kuasa 3N. Maksudnya N kuasa 3. Kita gantikan bentuk ini kepada bentuk persamaan M sama dengan KN kuasa 3. Selepas itu, kita kena cari pemalar. Sama dengan contoh 6 tadi, iaitu kita kena, macam mana kita nak cari K ini, kita gantikan nilai M ke dalam M sini, N ke dalam N sini. Senang sahaja kelas, kita ganti macam ini. M nilai dia 2 sama dengan K kurungan 1/2 kuasa 3. Okey, lepas tu kita letak 2 Okey, kita tekan kalkulator. Jangan risau, kita tekan kalkulator. 1/3 kuasa 3. Jawapan dia 1/27. 1/27. Okey, cikgu letak sini sebab tidak cukup ruangan ini. Cikgu letak sini 2 sama dengan K 1/27. Okey, sekarang macam mana kita nak cari K? Sama dengan konsep yang tadi kelas. Cikgu ajar untuk yang senang saja. Sebelah K siapa? Sebelah K 1/7. Jadi ini bahagi 1/27. Ini pun bahagi 1/27. Kita pangkah, tinggal K. Okey, sekarang ini kita tekan kalkulator. 2 per kurungan 1/27. Jawapannya 54. Jadi nilai K ialah 54. Jadi kita tulis semula persamaan. Masukkan, gantikan ke dalam sini. M sama dengan berapa nilai K tadi? K ialah 54. N kuasa 3. Lepas itu baru kita boleh cari nilai N. Okey, cari nilai N. Kalau N itu 1/4. Jadi kita gantikan sahaja. 1/4 sama dengan
54N kuasa 3. Kamu nak cari siapa kelas? Kamu nak cari N, betul ke tidak? Jadi biarkan N di sebelah sini dahulu. Siapa berdekatan dengan mereka berdua? 54. Jadi macam mana nak buang 54 ini? Kita kena bahagi 54 ini pun bahagi 54. Okey, jangan risau kelas. Kita guna kalkulator untuk hitung ini. Ini tinggalkan N kuasa 3. Jadi ini kita tekan saja kalkulator. 1/4 kurungan. Ini cikgu letak kurungan lah. Sorry. 1/4 kurungan bagi kurungan 54. Jawapan dia adalah 1/26. 1/216. Okey, macam mana kita nak buat ini kelas? Ini kalau pindah sini dia akan jadi punca kuasa 3. Okey, punca kuasa 1. Punca kuasa 3. Okey, kita tekan kalkulator. Berapa nilai N dia? N. Okey. Punca kuasa 3 kurungan 1/216. Jadi nilai N ialah 1/6. Okey, sekarang kita pergi ke contoh yang terakhir, iaitu contoh yang ke-8. Diberi M berubah secara langsung dengan punca kuasa 2N. Ungkapkan M dalam sebutan N. Kita selesaikan A dahulu kelas. Diberi M berubah secara langsung dengan punca kuasa 2N. Ini adalah ungkapan. Jadi kita kena gantikan kepada persamaan, bentuk persamaan. M sama dengan K punca kuasa 2N. Jadi soalan A sudah selesai. Okey, sekarang kita tengok soalan B pula. Hitung nilai P. Jadi kita kena, sebelum itu kita kena cari nilai pemalar K. Kita gantikan nilai M1/3 N16 ini ke dalam persamaan ini untuk mencari nilai K. M berapa M kelas? M ialah 1/3 sama dengan K. Berapa nilai N? N ialah 16. Betul? Okey, sekarang kita nak cari nilai K. Lihat siapa sebelah K. Punca kuasa 16, betul ke tidak? Punca kuasa 216 ini, macam mana kita kena bahagi punca kuasa 16. Ini pun kita bahagi punca kuasa 16. Punca kuasa 216, sorry. Okey, kita mansuh. Jadi nilai K itu sama dengan, kita tekan kalkulator. Biar kalkulator tekan untuk kita, cari jawapan untuk kita. 1/3 bahagi kurungan punca kuasa 2, 16. Jawapan ialah K sama dengan 1/12. Jadi kita tulis persamaan M sama dengan 1/12 punca kuasa N. Kita gantikan bentuk ini. Baru kita boleh cari nilai P. Jadi macam mana nak cari nilai P? Gantikan nilai N144 ini ke dalam persamaan ini untuk mencari nilai M. M sama dengan 1/12 punca kuasa 144. Jadi M sama dengan, kita tekan saja kalkulator kelas. 1/12 punca 144. Jawapan dia adalah 1. Itu saja daripada cikgu.
Sila buat latihan yang cikgu edarkan di dalam grup WhatsApp kita. Terima kasih.